Sanskrit. Bahasa Sanskrit merupakan pembawaan dari pengaruh Hindu ke Kepulauan Melayu sejak peradaban awal lagi. Dapat dibuktikan dengan penjumpaan batu bersurat pada abad ke-7. Imbuhan Sanskrit juga merupakan imbuhan yang telah lama diserap ke dalam sistem tata bahasa Melayu. Justru sudah sebati dengan perkataan dasar bahasa Melayu. Jadi, imbuhan daripada Sanskrit ni terbagi kepada dua, iaitu imbuhan awalan dan juga imbuhan akhiran. Jadi seterusnya, imbuhan daripada Sanskrit awalan terbahagi kepada 7 pula. Yang pertama ialah Maha, yang kedua Tata, yang ketiga Pra, yang keempat Swa, yang kelima Tuna, yang keenam Eka, Dwi, Tri dan juga Panca. Dan yang terakhir iaitu yang ketujuh ialah Paska. Jadi baiklah, yang pertama sekali iaitu Maha. Maha berfungsi melahirkan bentuk kata adjektif dan juga kata nama. Maha membawa pengertian paling atau tahap tertinggi. Jadi bagaimana pengaplikasiannya? Bila diaplikasikan dengan kata nama, Maha bila tambah dengan guru akan menjadi Maha Guru. Namun apabila diaplikasikan dengan kata adjektif, sebagai contoh, Maha ditambah dengan mulia akan menjadi Maha Mulia. Namun ejaannya hendaklah diasingkan. Jadi yang kedua ialah Tata. Tata berfungsi khusus bagi menerbitkan kata nama. Ia membawa pengertian suatu susunan atau peraturan. Sebagai contoh, Tata ditambah dengan tertib akan menjadi tata tertib. Selain itu, Tata ditambah dengan bahasa akan menjadi tata bahasa, iaitu suatu peraturan dalam suatu ayat. Yang ketiga ialah Pra. Pra bermaksud suatu imbuhan awalan yang produktif bagi menerbitkan suatu kata nama. Pra membawa pengertian sebelum atau syarat kepada sesuatu. Bermaksud ia boleh diaplikasikan seperti berikut. Pra tambah sejarah akan menjadi prasejarah, iaitu suatu masa terdahulu. Yang kedua ialah Pra tambah universiti akan menjadi pra-universiti. Jadi yang keempat ialah Swa. Swa digunakan untuk menerbitkan kata nama yang memberi maknanya sendiri. Sebagai contoh, Swa ditambah dengan Asta akan menjadi Swasta. Yang kedua ialah Swa tambah dengan Daya akan menjadi Swadaya. Kedua-dua ejaan ini diejaz dengan rapat. Yang kelima ialah Tuna. Tuna pula dikurang digunakan dalam bahasa Melayu. Tuna memberi makna tiada atau tidak mempunyai. Sebagai contoh, Tuna ditambah dengan Karya akan menjadi Tuna Karya, yang bermaksud penganggur. Yang kedua ialah Tuna tambah Wisma akan menjadi Tuna Wisma. Yang keenam ialah Eka, Dwi, Tri dan juga Panca. Imbuhan ini membawa pengertian bilangan, yang di mana Eka membawa maksud 1, Dwi membawa maksud 2, Tri membawa maksud 3 dan juga Panca membawa maksud 5. Jadi apabila Eka ditambah dengan bahasa akan menjadi Eka bahasa yang bermaksud satu bahasa. Yang kedua ialah Dwi ditambah dengan fungsi akan menjadi Dwi fungsi, bermaksud terdapat dua fungsi. Yang ketiga ialah Tri ditambah dengan bulan akan menjadi Tri bulan, yang maksud 3 bulan. Jadi yang terakhir iaitu Panca ditambah dengan Indra akan menjadi Panca Indra, maksud 5 panca indra. Yang terakhir sekali ialah Paska. Paska berfungsi untuk menerbitkan kata nama untuk membawa pengertian sesudah, bermaksud Paskah ditambah dengan merdeka akan menjadi Pasca Merdeka, iaitu suatu masa yang sudah berlaku. Yang kedua ialah Pasca ditambah dengan Siswaza akan jadi Pasca Siswaza. Berita hari ini, hampir 3,000 pelajar, mahasiswa dan mahasiswi di Indonesia gagal dalam subjek MUIT. Apa? Gagal? Awak cakap mahasiswa dan mahasiswi gagal? Ya, Mereka tak belajar ke dalam kelas? saya tak tahulah. Tapi rasanya punca berlaku kegagalan ni mesti disebabkan mereka tak beri tumpuan ketika Maha Guru memberi penerangan di dalam kelas ni. Apalah, kenapa mereka tak perhatian dalam kelas? Itulah budak-budak sampai sekarang ni. Bukan budak, mahasiswa-mahasiswi ni. Setiap kali dalam kelas mesti nak mereka tak boleh perhatian beri guru kerja. Ya, saya setuju dengan pernyataan kamu. Jadi saya rasa
pelajar pada masa kini perlu tahu bahawa kepentingan dua bahasa ni amat penting dalam dunia komunikasi. Sebab bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar kedua ini banyak diperlukan dalam bidang pekerjaan ini. Betul? Saya setuju dengan kata awak. Lagipun, bila kita menguasai seluruh penggunaan dua bahasa, kita dapat menggunakan dengan sebaiknya apabila nak bekerja dan sebagainya. Betul tak? Betul. Jom kita pergi nak. Jom. Jadi, imbuhan daripada Sanskrit akhiran pula terdiri daripada dua, iaitu yang pertama wan dan man, yang kedua pula ialah wati dan nita. Jadi, sebagai contoh, wan dan juga man membawa pengertian pelaku kepada sesuatu perbuatan. Jadi, perkataan man digunakan apabila kata dasar diakhiri dengan huruf I. Sebagai contoh, seniman. Apabila seni dengan huruf I, ia akan menjadi seniman dan perlu menggunakan man sebagai kata akhirannya. Jika kata dasar yang diakhiri dengan bukan I, perlulah digunakan dengan wan. Sebagai contoh, angkasa kena tambah dengan wan akan menjadi angkasawan. Hal ini kerana angkasa diakhiri dengan huruf bukan I. Yang kedua pula ialah wati dan nita. Tujuan wujudnya akhiran ini adalah untuk menimbulkan kategori jantina. Maksudnya, wan dan man akan membawa maksud kelakian, manakala wati dan nita pula akan membawa maksud sebagai jantina seorang perempuan, iaitu lebih kepada feminis. Jadi, sebagai contoh, seni ditambah dengan wati akan menjadi seniwati, manakala sukarela ditambah dengan wati akan menjadi sukarelawati. Jadi seterusnya bagi nita pula, biduan ditambah dengan nita akan menjadi biduanita. Selain itu, karyawan ditambah dengan nita akan menjadi karyawanita. Jadi, imbuhan daripada Sanskrit akhiran pula terdiri daripada dua, iaitu yang pertama wan dan man, yang kedua pula ialah wati dan nita. Jadi, sebagai contoh, wan dan juga man membawa pengertian pelaku kepada sesuatu perbuatan. Jadi, perkataan man digunakan apabila Tolong saya, bantu saya, orang miskin tak ada harta. Tengok dia ni, kenapa dia macam ni duduk dekat tepi sampah macam tak urus dia? Mungkin kelandangan tu, dia tak kan. Tepi tak dia. Kenapa ni? Awak duduk dekat tepi sampah macam ni. Awak kan ada tempat lain yang lebih elok. Baru tak. Ibu bau juga macam kuat menyenangkan lah, macam bukan busuk ke dalam tekak saya. Macam dia dalam tak main. Betul, saya rasa macam dia dalam tak main. Bapak beriman ni semua nak tolong saya ke? Boleh. Tapi sebelum tu awak kena terangkan kepada kami dulu, kenapa awak macam ni? Jadi ibu daripada perjudian. Perjudian? Okey. Abang mungkin mungkin apa? Okey. Macam saya bernama Datuk Zaris. Saya ni merupakan seorang usahawan. Saya bekerja di Batu Pahat. Saya meniaga sebuah makanan, sebuah pelarangan yang menjual biskut, cookies yang berjenama Revival, coklat dan sebagainya. Jadi saya telah mendapat banyak keuntungan daripada itu. Keuntungannya kira-kira macam 100,000 dan 1,000 juga lah. Jadi dengan hasil itu semua saya dapat beli sebuah kereta yang bernama McLaren, iaitu S70. Jadi abang ni usahawan terkenal lah. Saya usahawan paling terkenal dekat Batu Pahat. Awak tak kenal saya? Oh betul. Cuba tengok dari segi bagian saya. Rasa saya macam merepek. Saya adalah seorang seniman. Boleh dikatakan seniman aku. Kerana saya ni, saya telah menghasilkan lebih kurang 100 buah album, yang mana 100 buah album saya telah tersebar dengan jayanya di 100 buah negara. Tapi kenapa orang macam awak tak kenal saya? Mungkin saya rasa mungkin sebab dia tak beli telefon bimbit, mungkin dia tak ada miskin, cuma aku sebab dia macam tidak. Saya tak dedahkan lah dengan dia dalam kata-kata saya maafkan. Tapi tadi kalau ada orang tanya saya siapa? Datuk Ashraf. Kami berdua ni kata. Betul. Okay, baiklah. Ada datang ke rumah saya pada jam 5 petang di istana Princeton. Itu rumah saya. Jadi insyaAllah saya akan cuba bantu untuk naikkan taraf hidup awak yang macam ni. Tapi sebelum datang ke istana saya, tolong mandi. Boleh tu? Tak apa.
Aku rasa tengok awak ni betul-betul nak ambil sikit duit ni. Okey. Ingat tadi orang dulu tu agama bangsa dan negara tak? Okey. Seterusnya, imbuhan daripada bahasa Inggeris. Imbuhan daripada bahasa Inggeris telah dibahagikan kepada dua, iaitu imbuhan awalan dan akhiran. Baik, imbuhan bahasa Inggeris merupakan antara imbuhan asing yang paling banyak dibawa masuk ke dalam bahasa Melayu. Ia berkaitan dengan sejarah negara lah, sebab iaitu pada zaman kita dijajah, iaitu British, dah menyebabkan telah membawa bahasa Inggeris ke dalam tanah Melayu. Tetapi umumnya, imbuhan-imbuhan tersebut tak berfungsi sebagai imbuhan dalam bahasa Melayu, kecuali untuk beberapa imbuhan awalan seperti perkataan imbuhan pro, anti, mono, poli, auto dan juga supra. Seterusnya kita pergi kepada imbuhan awalan daripada bahasa Inggeris. Imbuhan awalan, sebagaimana yang telah dinyatakan, terdapat beberapa awalan yang dipinjamkan ke dalam bahasa Melayu yang bersifat awalan yang produktif. Bentuk-bentuk ini produktif dalam pembentukan kata untuk peristilahan. Awalan-awalan tersebut ialah seperti imbuhan pro, anti, lagi poli, auto, sub dan juga supra. Bagi yang slide yang pertama ini, terdapat perkataan pro, anti dan juga poli. Imbuhan awalan pro, iaitu yang ini, ia digunakan untuk menunjukkan tanda bersetuju. Contoh perkataan seperti pro Barat, pro Palestin, pro aktif dan sebagainya. Perkataan pro ini saya dapat meringkaskan bahawa ia menunjukkan bahawa seseorang itu betul-betul menyebelahi bagi pihak tersebut. Seperti perkataan pro Palestin ini bermaksud seseorang individu itu betul-betul menyayangi, mempertahankan dan sentiasa berada di pihak Palestin apabila sesuatu perdebatan berlaku. Sebagai contoh, perdebatan antara Palestin dan juga Israel. Apabila berkata tentang seseorang itu bersifat pro-Palestin, ia menunjukkan bahawa seseorang itu akan sentiasa bercakap baik tentang Palestin. Beliau akan, contoh perkara lain yang boleh dilakukan, seseorang individu itu menyumbang pakaian, menyumbang makanan, seluar dan sebagainya kepada orang-orang Palestin yang berada dalam kesusahan. Okey, itu adalah bagi perkataan pro. Untuk perkataan anti, awalan anti berlawanan dengan pro. Anti ini digunakan untuk menunjukkan tanda melawan dan membantah. Contoh perkataan seperti anti-Israel, anti-Amerika, anti-rasuah dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahawa perkataan anti ini, seseorang individu itu benar-benar tidak suka dan tidak berpihak kepada sesebuah pihak tersebut. Sebagai contoh, individu itu, beliau tidak berada pada sisi Israel dan Amerika kerana mereka melihat Israel dan Amerika ini sebagai sesebuah pihak yang kejam dan sebagainya yang mengandungi sifat-sifat yang negatif. Itu adalah bagi contoh perkataan anti. Okey. Sama juga bagi perkataan anti rasuah, iaitu seseorang itu menolak rasuah. Beliau tidak suka pada rasuah. Maksudnya anti menolak, tidak suka. Okey. Kerana rasuah merupakan sesuatu perbuatan yang keji dan boleh menyebabkan kecelakaan bagi diri sendiri dan masyarakat yang lain. Kemudian kita ada perkataan poli. Awalan poli memberikan pengertian yang menunjukkan sesuatu dalam kuantiti yang banyak. Contoh perkataan yang terdapat pada imbuhan awalan poli seperti polisemi, poliklinik dan poliarca. Untuk perkataan poliklinik seperti yang kita selalu lihat di keadaan sekeliling yang merupakan klinik lah. Apabila kita sakit, kita pergi ke klinik kan. Jadi perkataan poliklinik ni dia bermaksud ada banyak. Klinik tu bukan satu saja, malah terdapat di mana-mana tempat. Contohnya kalau poliklinik tu dia ada dekat Batu Pahat, ada juga dekat daerah lain seperti Kulai Jaya, Skudai, Pasir Gudang, Johor Bahru dan sebagainya. Akhir sekali, imbuhan akhiran daripada bahasa Inggeris. Okey, bagi imbuhan akhiran pinjaman bahasa Inggeris masih belum terserap sebagai imbuhan dalam pembentukan kata bahasa Melayu. Antara imbuhan akhiran pinjaman bahasa Inggeris yang terdapat dalam bahasa Melayu ialah al, grafi dan ism. Baik, yang pertama sekali kita pergi kepada imbuhan akhiran al. Contoh perkataan yang mengandungi imbuhan yang diakhiri dengan al adalah clinical dan critical. Clinical bermaksud sesuatu operasi, contohnya pembedahan itu dilakukan secara teliti. Dan juga kritikal adalah sesebuah penyakit ataupun kemalangan yang ditimpa oleh seorang itu berlaku secara betul-betul mendalam.
Untuk diringkaskan lagi, kita boleh memanggil ia sebagai kritikal. Kemudian ada imbuhan akhiran yang diakhiri dengan grafi. Imbuhan akhiran yang diakhiri dengan grafi menerangkan berkaitan bidang ilmu atau bidang seni. Contoh perkataan yang mengandungi imbuhan yang diakhiri dengan imbuhan grafi adalah fotografi dan geografi. Fotografi, maksudnya di sini grafi itu menerangkan berkenaan foto, fotografi, foto bidang seni. Jadi dalam bidang fotografi, belajar individu yang berada di dalam kelas fotografi akan belajar lebih mendalam berkenaan bidang foto. Baik, sama juga pada geografi. Seperti yang telah kita tahu, geografi adalah sebuah subjek yang di mana pelajar akan belajar mengenai suasana iklim, keadaan di setiap benua yang berbeza, lautan dan sebagainya. Kemudian kita ada juga imbuhan akhiran ism. Kebiasaannya imbuhan akhiran ism ini adalah untuk menunjukkan maksud kepercayaan yang tinggi. Contoh perkataan yang diakhiri dengan imbuhan ism adalah nasionalisme dan komunisme. Bagi maksud perkataan nasionalisme menunjukkan bahawa sifat cinta seseorang yang tinggi terhadap negara. Okey, kebiasaannya perkataan nasionalisme ini kita sering diperdengarkan di dalam subjek bahasa Melayu dan juga sejarah, di mana sifat nasionalisme ini perlu ada di dalam setiap individu. Untuk perkataan komunisme juga sering didengar ketika seseorang itu belajar subjek sejarah dengan lebih mendalam, di mana di dalam dunia ini terdapat beberapa kepimpinan yang berbeza, iaitu demokratik, komunisme, sosialis dan sebagainya. Jadi itu adalah imbuhan akhiran bagi bahasa Inggeris. Ni mana dia? Novelis yang terkenal tu. Semua lah. Waalaikumsalam. Ya, ada apa? Tak tanya nama. Oh, kita dekatkan. Boleh sini. Okey. Saya sebenarnya nak minta pendapat abang. Oh, pendapat apa dia? Saya sebenarnya memang minatlah untuk menulis ni, menulis novel. Saya nak minta pendapat abang. Apakah yang boleh saya bersentuh untuk mencipta sebuah novel yang menarik? Bila kalau macam awak tanya kepada saya macam mana nak membuat sebuah novel tu, tulisan novel tu, saya boleh katakan macam saya ni, saya adalah seorang penulis yang banyak menyentuh berkaitan kemerdekaan, pasal semangat nasionalisme. Jadi saya ingin memberi tips kepada awak, iaitu salah satunya, awak mestilah sentiasa menekankan unsur budaya dan patriotisme yang terdapat di negara kita sekiranya awak ingin menulis novel berkaitan tentang negara. Jadi seterusnya awak juga boleh menyentuh berkaitan keagamaan, iaitu yang negara kita. Keagamaan utama di negara kita ialah agama Islam. Jadi awak mestilah gunakan unsur-unsur yang sesuai lah, dan bukannya tidak menyenangkan bagi mana-mana pembaca. Jadi itu adalah salah satu tips yang saya boleh beri kepada awak. Itu sahaja. Okey, sama-sama. Semoga awak dapat menjadi seorang penulis yang bagus lah. Amin. Saya cik dulu. Okey, waalaikumsalam. Bahasa Arab Parsi berlaku ke atas bahasa Melayu disebabkan oleh kedatangan Islam ke alam Melayu, terutamanya pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Hal ini demikian kerana kebanyakan orang Arab datang ke alam Melayu untuk berdagang. Oleh itu, pengaruh besar bahasa Arab Parsi ini dapat dilihat melalui pinjaman imbuhan dan juga istilah daripada bahasa Arab. Kebanyakan perkataan yang dipinjam berkait rapat dengan agama Islam. Walau bagaimanapun, sistem bahasa Arab sangat berbeza dengan bahasa Melayu. Maka proses asimilasi dari segi imbuhan berlaku, tetapi sangat terhad. Pinjaman ini terbagi pada dua jenis, iaitu imbuhan awalan dan akhiran. Abang nak cakap satu benda ni. Abang umur dah kan, umur 21 tahun. Jadi sebenarnya abang ada kenal dengan seorang ustazah ni. Abang tengok dia cantik, selama dengan batas. Memang terbaik lah. Dibanding ustazah tu, dibanding ustazah tu, itu seorang yang muslimah, berproses rohani yang terbaik. Dan itulah yang saya boleh katakan, yang abang boleh katakan. Memang abang ada niat nak nikah dengan dia nanti, dan juga nak jadikan dia isteri abang nanti. Abang nampak abang ada pada satu hari seorang muslimah dan muslimah. Abang tak kisah abang nak berpikir satu, cuma abang nak bagi satu pesan adalah bila dah mula berpikir nanti nak memilih rumah tangga, jangan nak melebihkan duniawi daripada ukhrawi.
abang perlu bagi apa perumpamaan macam Ukawi ni adalah Nabi dan Nabi adalah abang sebenarnya. Di mana abang kejar Ukawi iaitu matahari. Saya tak masuk bayang-bayang itu kata kita abang. Itu Nabi. Di mana abang kejar di sini, jadi abang kejar bayang-bayang. Abang akan semakin jauh dengan Ukawi yang matahari jadi sampai abang tidak makan dengan kelas. Itulah kesiap. Pegang kesiap abang. Baiklah, abang akan stasi ingat senang abang di saya. Okay lah, Assalamualaikum sahabat-sahabat TikTok yang berada di rumah boleh bekerja. Jadi pada hari ini sama saya dengan saya Syakib Bandar ada satu barang yang hangat di pasaran, iaitu jaket, kalis, hujan, panas, hujan batu, macam-macam lah. Jadi apa yang saya nak cakap pasal kelebihan jaket ni. Pertama sekali, jaket ni mempunyai kocek kiri kanan, yang mana bila berada dalam keadaan yang terlampau cuaca terlalu sejuk, kita akan masukkan tangan kita dalam macam ni, jadi mana buatkan kita rasa lebih hangat. Seterusnya, material itu bahan jaket ini merupakan bahan yang kalis sinaran ultraviolet. Jadi sinaran ultraviolet ni mampu membuatkan kulit kita terradiasi lah, mana tak bagus untuk kulit kita sinar ultraviolet ni. Yang keburukan sinar ultraviolet ni dia boleh menyebabkan kanser kulit. Jadi bila kita beli jaket ni, kita ada jaket ni mampu menyelamatkan kita daripada terkena sinaran ultraviolet tersebut. Jadi bagi saya itu sajalah untuk sesi live pada hari ini. Jangan lupa check out Backman. Okey, baiklah, seterusnya adalah imbuhan awalan. Okey, setakat ini hanya terdapat satu imbuhan awalan dalam bahasa Arab Parsi, iaitu B, yang berasal daripada Parsi. Awalan ini bermaksud tidak dan digunakan untuk menerbitkan bentuk kata adjektif, tetapi penggunaannya adalah amat terbatas. Sebagai contoh, biadab yang bermaksud biadab, iaitu tidak beradab. Seperti contoh yang telah saya berikan pada keratan akhbar di atas. Okey, seterusnya adalah bi lazim yang bermaksud adalah tidak lazim. Yang terakhir sekali adalah bi normal yang bermaksud tidak normal. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada imbuhan akhiran. Imbuhan akhiran yang pertama sekali adalah akhiran wi dan i. Akhiran wi dan i ini digunakan secara terbatas untuk menimbulkan bentuk kata adjektif, iaitu mencirikan sifat yang terkandung dalam kata dasar. Kedua-dua akhiran ini bersifat kelainan dan penggunaannya ditentukan oleh huruf akhir kata dasar, iaitu wi dan i. Digunakan apabila kata dasar berakhir dengan konsonan. Baiklah, sebagai contoh, sejarah bila ditambahkan dengan imbuhan wi akan menjadi sejarawi. Dunia apabila ditambahkan dengan imbuhan wi akan menjadi duniawi. Bahar apabila ditambahkan dengan imbuhan i akan menjadi bahari. Manusia apabila ditambahkan dengan imbuhan wi akan menjadi manusiawi. Azal apabila ditambahkan dengan imbuhan i akan menjadi azali. Baiklah, imbuhan seterusnya adalah imbuhan akhiran iyah. Akhiran iyah digunakan bagi membentuk kata adjektif yang membawa makna, sifat atau ciri yang terkandung dalam kata dasar. Sebagai contoh, alam bila ditambahkan dengan imbuhan akhiran iyah akan menjadi alamiah. Lahir apabila ditambahkan dengan imbuhan iyah akan menjadi lahiriah. Ilmu apabila ditambahkan dengan imbuhan iyah akan menjadi ilmiah. Batin apabila ditambahkan dengan imbuhan iyah akan menjadi batiniah. Baiklah, seterusnya adalah imbuhan akhiran in, ad dan ah. Bentuk-bentuk kata bahasa Arab seperti mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, musyrikin, musyrikat, ustaz, ustazah dan sultan, sultanah yang tidak asing lagi dalam pertuturan orang-orang Melayu mengandungi akhiran in, ad dan ah. Hal ini bagi menunjukkan kata nama lelaki dan perempuan. Beberapa contoh lain yang terdapat dalam bahasa Melayu adalah seperti yang diberikan. Hadirin apabila ditambahkan dengan in. Hadir bila ditambahkan in akan menjadi hadirin. Munafik apabila ditambah in, imbuhan in akan menjadi munafikin. Hadir apabila ditambahkan imbuhan akhiran ad akan menjadi hadirat. Rohani apabila ditambahkan dengan imbuhan akhiran ah akan menjadi rohania. Muslim apabila ditambahkan dengan imbuhan ah akan menjadi muslimah.
Jadi baiklah, bagi kesalahan tata bahasa yang pertama, iaitu pada gambar yang pertama, adalah perkataan ditutup yang dieja secara jarak. Perkataan ditutup sepatutnya dieja rapat. Oleh kerana penggunaan di apabila dijarakkan, perkataan seterusnya perlulah muncul sebagai suatu istilah tempat. Sebab di digunakan untuk merujuk tempat selepas penggunaannya. Jadi yang kedua pula, gambar yang di mana menulis parking stop. Terdapat kesalahan ayat pada gambar tersebut, di mana gambar ini mempunyai sesuatu ayat yang digabungkan daripada bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Sepatutnya ia menggunakan bahasa Melayu sahaja tanpa ada gabungan bahasa asing. Jadi perkataan ataupun ayat yang sebetulnya adalah tempat letak kenderaan stop. Jadi bagi gambar yang ketiga pula, terdapat kesalahan bahasa dari segi ejaan, iaitu meyakinkan. Sepatutnya ejaannya adalah meyakinkan. Jadi bagi gambar yang terakhir, terdapat 3 kesalahan, iaitu yang pertama sekali, kesalahan ejaan dari segi langsung, yang sepatutnya eja langsung. Dan yang kedua adalah kesalahan ejaan dari aspek warga negara. Warga negara pula merupakan kesalahan tata bahasa, di mana sepatutnya dieja secara rapat. Dan kesalahan ketiga adalah dijalankan, yang di mana dalam gambar tersebut dieja dijalanakan, sepatutnya dieja dijalankan. Berdasarkan pemerhatian saya, terdapat beberapa kesalahan bahasa yang dapat saya kenal pasti yang saya telah jumpa sepanjang pemerhatian saya. Jadi kesalahan pertama yang saya jumpa adalah kesalahan ejaan gimnasium. Ejaan sebenar gimnasium yang sebenar adalah G-I-M-N-A-S-I-U-M, bukan G-I-M-N-A-S-I-U-M, G. Kesalahan seterusnya adalah kesalahan prasekolah. Ejaan pra dan sekolah sepatutnya dirapatkan, itu menjadi P-R-A-S-E-K-O-L-H, prasekolah. Kesalahan yang seterusnya yang saya dapati adalah pentadbiran. Kesalahan ejaan pentadbiran. Di situ ejaan pentadbiran adalah pentadbiran, yang sebenar adalah P-E-N-T-A-D-B-I-R-A-N, bukan D-I-B-I-R-A-N. Kini kita berada pada bahagian kesalahan bahasa. Kesalahan bahasa yang terdapat pada imej yang dipaparkan ini adalah pada perkataan jualan. Berdasarkan ayat yang dipaparkan pada notis tersebut, ada menyatakan jualan larang masuk. Kesalahan yang terdapat di sini adalah jualan dan larang. Hal ini kerana mengikut definisi bagi perkataan jualan, jualan adalah aktiviti menjual produk atau servis bagi mendapatkan imbuhan dari segi nilai mata wang. Ia juga merupakan aktiviti bagaimana proses interaksi, proses pertukaran produk atau servis di antara penjual dan pelanggan bagi membolehkan kedua-dua pihak mencapai satu pertujuan atau kontrak di mana akan terjadi pertukaran produk yang ditawarkan dengan nilai mata wang yang sebenar. Jelaslah di sini bahawa perkataan yang paling sesuai untuk digunakan pada notis tersebut adalah penjual, bukannya jualan. Hal ini kerana penjual bermaksud individu yang menjual barang kepada pelanggan dan bukannya bermaksud aktiviti menjual. Ternyatalah di sini bahawa ayat yang harus digunakan adalah penjual dilarang masuk, bukannya jualan larang masuk. Kesalahan yang terdapat pada iklan ini pula adalah perkataan bangla. Perkataan yang sesuai untuk diletakkan pada ayat ini adalah banglo untuk dijual. Hal ini kerana bangla merujuk perkataan yang merupakan singkup bagi perkataan Bangladesh. Tambahan pula, berdasarkan iklan tersebut ada memaparkan imej rumah yang membuatkan perkataan banglo lebih tepat berbanding perkataan bangla. Namun, jika gambar tersebut memaparkan seorang individu yang berasal dari Bangladesh, ia boleh terjadi, tetapi mustahil. Situasi tersebut boleh berlaku kerana ayat yang digunakan iaitu bangla boleh mewujudkan kes jenayah kerana berlakunya kegiatan sindiket perdagangan manusia. Oleh itu, jelaslah di sini bahawa penyusunan dan penggunaan huruf yang sesuai amat penting bagi memastikan pembaca dapat membaca teks dengan baik dan bukannya boleh mewujudkan salah faham. Tegasnya, ternyatalah di sini bahawa penggunaan perkataan banglo untuk dijual adalah lebih tepat berbanding bangla untuk dijual.